Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya adalah berkenaan dengan satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO ni, yang mana dia kata Tun M pernah juga buat PRU bulan November. Jadi pada saya lihat kenyataan terdesak oleh Presiden UMNO ni, yang mana dia tahu bahawa beliau sudah pusangkut dengan kes mahkamah dan cuba untuk membuat pilihan raya ni terlalu awal. Isunya bukan rakyat tidak suka dengan pilihan raya. Saya lebih suka sebagai rakyat kerana kita tahu ekonomi negara kita ini terus menjunam dan menjunam, dan kita tahu masalah kita hari ini adalah menteri kita terlalu ramai. Yang mana menteri ini ramai tapi ramai yang tak buat kerja. Lebih baik buat pilihan raya dan kita akan ada kerajaan baru, tak kisahlah daripada kerajaan UMNO Barisan Nasional ke kerajaan Perikatan Nasional ke kerajaan Pakatan Harapan ke ataupun GTA ke. Yang pasti lebih baik kita buat pilihan raya supaya mengukuhkan politik negara kita ini dan mengukuhkan ekonomi. Ekonomi itu untuk rakyat. Cuma yang kita lihat hari ini sebagai rakyat, kalau saya yang sebagai rakyat lihat, dia ni cuba untuk mengelak daripada kes mahkamah dia. Yang mana hari ini pun beliau pergi ke mahkamah. Yang mahkamah yang kita tahu, yang mana melibatkan pendakwaan terhadap dia. Yang mana hari ini kita lihat kenyataan akhbar hari ini, pendakwaan bantah keterangan Setiausaha Akbar Ahmad Zahid. Yang mana kita tahu Presiden UMNO ni berdepan dengan 47 pertuduhan, 12 pecah amanah, 8 rasuah, 27 pertuduhan wang haram. Ini adalah dia sekarang ni sedang berhadapan dengan kes-kes ini. Jadi itu isu dia. Yang mana pula kes mahkamah ini membabitkan beliau pada tahun ini. Dan kita tahu dah hampir selesai sebahagian daripada kes-kes yang nak bersabit dengan beliau ni. Ini yang dia nak membuat pilihan raya begitu cepat. Tetapi jawapan pembohong dia kepada ahli-ahli UMNO, kepada komponen Barisan Nasional, kalau kita tengok ucapan dia, saya peduli apa? Saya ada 80 lebih kes. Saya lawan. Presiden UMNO, kalau nak lawan kes mahkamah tu, turun ke mahkamah tu, jawab dengan hakim. Bukan nak buat pilihan raya. Buat pilihan raya tu yang saya kata tadi baik. Kerana kita nak kestabilan tu, kestabilan politik. Tetapi kalau buat pilihan raya hari ini, seperti mana yang Presiden UMNO ni cakap, kita ni terbeban. Masalah yang paling besar kita terbeban ni apabila musim tengkujuh. Yang mana pembelanjaan untuk buat pilihan raya ni, PRU ni, tidak kurang daripada 1 bilion. 1 bilion itu 1000 juta. 1000 juta itu bukan duit orang-orang UMNO. Kalau saya kata bukan duit bapak dia punya, susah juga nanti kan. Kasar sangat. Tapi itu hakikat dia. Ini duit rakyat yang kita nak buat pilihan raya ni. Melibatkan 1 bilion. Lepas itu, dalam waktu yang sama kita dah gunakan 1 bilion untuk buat pilihan raya. Kalau dalam waktu yang sama musim tengkujuh ni, rumah-rumah orang tenggelam lah apalah semua nanti, macam mana? Bagaimana dengan rakyat? Kita pentingkan pilihan raya ke pentingkan rakyat? Itu isu dia. Bukan isunya Pakatan Harapan tidak mau ataupun kita yang sebagai pembangkang ni hanya nak membangkang. Ada hujah dia. Jadi kalau kita tengok dia punya hujah di sini, apa yang dia salahkan? Dia mulalah menyalahkan pihak pembangkang. Apa yang saya baca di sini, kenyataan dia kata pembangkang sebenarnya takut mereka kalah kerana kepercayaan Pakatan Harapan hilang apabila Tun tidak mahu serah jawatan kepada Anwar, ketua pembangkang, selain manifesto mereka gagal dilaksanakan. Dan apa lagi dia cakap? Sebab itu mereka perlu masa untuk menghasut rakyat agar tidak mengundi Barisan Nasional. Jelajah PH masih sekerat jalan dan dijangka berakhir Februari tahun depan, katanya. Dia macam ni lah Presiden UMNO. Bagaimanapun pihak pembangkang kalau menghasut rakyat, kalau faktanya tidak betul, rakyat tak akan ikut. Tak payah takut. Sebenarnya Presiden UMNO ni takut bayang dia sendiri. Dan di sini dia menyalahkan Rafizi Lamli juga. Dia kata masa yang berbaki sebelum bubarnya parlimen digunakan oleh musuh BN sebaik-baiknya. Berterusan memburukkan BN. Ini sesuai dengan ungkapan Rafizi. Tugas mereka menghasut rakyat agar benci BN. Kalaupun Rafizi itu menghasut rakyat
Kalau itu yang saya kata tadi, kalau rakyat memang lihat fakta yang tidak jelas, tidak betul, rakyat akan ikut. Jadi tak payah takut. Sebenarnya, kita lihat, dia cakap rekod 22 bulan PH terbukti mereka telah gagal. Menjual harapan semata-mata ni. Yang dia katakan ni. Tak payahlah Presiden UMNO BN tu memerintah begitu lama. Tidak ada juga hasilnya. Rakyat Malaysia ni dah faham. Negara mana-mana pun kalau pemerintahan terlalu lama, itulah berlaku rasuah. Kalau tidak ada berlaku rasuah, tak adalah jawapannya 47 kes pertuduhan. Kita tengok 12 pecah amanah kepada Presiden UMNO ni. Pecah amanah tau. Pecah amanah ni tak payahlah saya nak jelaskan. Namanya pun pecah amanah. Melibatkan penipuan lah segala-galanya adalah dalam pecah amanah. 8 rasuah. 8 rasuah. 27 pertuduhan pengubahan wang haram. Pengubahan wang haram ni, kita tahulah. Pengubahan wang haram ni, itulah money trail dia. Ingat bank negara tak ada. Dia punya ni. Ingat hakim-hakim tu. Ingat pendakwa raya tu tak tahu. Itu yang saya kata. Apabila dia masuk mahkamah, ditanya, ada tak kamu ambil duit daripada syarikat A? Tidak, saya tidak ambil duit daripada syarikat A, tapi saya ambil daripada syarikat B. Bagus jawapan tu. Itu memang geng-geng mat sakau lah tu. Kau selamat jalan lah ke penjara Kajang kalau jawapan macam tu. Jadi itu dia yang saya lihat berkenaan dengan Presiden UMNO ni. Jadi dia sendiri terdesak, dia menyusahkan orang. Dan bila dia menyusahkan orang, bukan orang lain, rakyat semua sekali. Dia sekarang ni duk menjaja nak pilihan raya ni tu je. Dia punya modal tu je sebab dia dah takut. Dia dah tahu. Confirm kandang kotak. Sebab itu dia nak cepat. Jadi kalau dia dapat buat pilihan raya, maka kalau menang, dia buatlah macam apa yang Najib dah buat dahulu. Kita tahu. Sekarang ni dia terpaksa, dia tahu dia Presiden UMNO. Tapi masalahnya, hari ini adalah Perdana Menteri itu bukan daripada Presiden UMNO. Bukan daripada top 5. Jadi, masing-masing tarik lambut dalam tepung. Dia cuba untuk nak berlembut dengan Perdana Menteri agar buat pilihan raya. Perdana Menteri pula agak berembut sikit kerana dia bukan Presiden UMNO. Jadi dia memain tali lah dua orang ni. Apa yang berlaku ni, mereka ni nanti, yang mana kita tahu kes di Johor. MP Johor macam mana? Ada canangkan orang lain nak jadi MP Johor, lepas tu menang. Orang lain naik. Ini samalah nanti. Lepas tu Perdana Menteri yang ada hari ni kena scam dengan dia. Sila-sila watikah tak boleh keluar. Watikah kan dia nak sign. Tapi satu perkara yang juga saya heran. Dalam Malaysia ni, parti politik yang begitu gah seperti UMNO ni, Presiden ada 47 pertuduhan, masih kekal. Perlembagaan UMNO memang benarkan orang yang ada pertuduhan seperti ini masih duduk di tampuk pemerintahan. Setahunya saya, UMNO kata tak mau dulu. Jadi, ahli UMNO tak nak ni ke? Komen ke isu ini? Memalukan parti lah. Saya cakap betul lah. Kalau saya punya presiden, ada pertuduhan macam tu, kalau kita buat ni, saya memang tak pilih lah. Pelik lah. Itulah jadinya. Jadi, itu pencerahan saya dengan isu ni. Saya harap Perdana Menteri tak kena scam lah. Tadi saya tengok kenyataan media, dia kata kemungkinan masih lagi kita kekalkan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri di waktu akan datang jika Barisan Nasional menang. Buatlah dulu ke orang punya tu. Sign dulu agreement. Ini Presiden UMNO kalau boleh percaya, saya kaji dia bukan sedikit, bukan 2 hari saya. Saya tengok apa kenyataan-kenyataan daripada dulu sampai hari ini. Kenyataan media dia, video-video dia, saya dah buat kajian dah. Semua banyak yang dia scam, saya cakap tak sepo bikin. Saya tak tahu lah macam mana lah pilih presiden macam ni. Sorry lah kepada kawan-kawan yang ada di UMNO. Bukan saya nak ambil tahu parti itu. Saya pun tak berminat nak ambil tahu parti UMNO. Tapi saya juga perlu ambil tahu apabila dia sibuk dengan pilihan raya ni. Yang mana saya tahu Presiden UMNO penuh dengan kes mahkamah. Jadi dia sibuk kerana nak mengelak. Supaya menang, bolehlah. Dia lepas. Mana Najib buat kan. Najib buat, macam mana Najib buat. Peguam negara dia tukar. Tu yang peguam negara tu boleh sumbatkan untuk si Anwar Ibrahim dalam penjara.
Hari ini peguam negara ciptaan Najib. Tak nak bayar cukai 9,5 juta. Hebat. Termasuk Najib tak bayar cukai rupanya. Jadi itulah demokrasi apa yang macam tu. Rakyat fikirlah sendiri. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih semua.